A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Nur Syazwani binti Rosmawi. Saya ingin menjawab persoalan yang ditanya kepada saya. Assalamualaikum. Nak tahu pembahagian sekiranya waris, iaitu sekiranya isteri meninggal, iaitu wanita meninggal mempunyai ibu, bapa, suami, 2 orang anak perempuan serta 1 adik lelaki dan 2 adik perempuan. Saya anggapkan adik ini adalah adik-beradik kandung dia. Okey. Okey, pertama sekali kita kena tahu sama ada siapakah waris fardu. Waris fardu iaitu waris yang tidak akan terhalang sama sekali. Pertama, wanita itu meninggal, ada suami. Suami waris fardu. Kedua, ibu. Ketiga, bapa. Keempat, anak perempuan. Empat orang ini adalah waris fardu yang tidak akan terhalang sama sekali, dan mereka akan menerima bahagian faraid masing-masing, iaitu pertama, bapa. Bapa akan dapat 1/6 campur asabah. Kenapa bapa dapat asabah pula? Bukan bapa dapat 1/6 saja. Sebab bapa dapat 1/6 campur asabah sebab tiada waris-waris yang lain, iaitu waris-waris yang menjadi waris asabah. Okey. Pertama, bapa akan dapat 1/6 campur asabah. Yang ni saya akan terangkan kemudian tentang asabah. Yang kedua adalah ibu. Ibu dapat 1/6 sebab apa? Sebab ibu dapat 1/6 sebab ada keturunan, ada anak, ada furu, ada kalau kita panggil ada zuriat ke bawah, ibu akan dapat 1/6. Kita boleh tengok dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11. Okey. Yang ketiga adalah suami. Suami akan dapat 1/4. Kenapa 1/4 untuk suami? Sebab suami dapat 1/4 sebab si mati, sekiranya wanita ini meninggal, si mati ini mempunyai anak, ada keturunan, maka suami akan dapat 1/4. Kalau tak ada anak, suami akan dapat 1/2. Tapi wanita ini ada anak, maka suami akan dapat 1/4. Kemudian adalah anak perempuan. Apabila anak perempuan ini dia bersendirian, dia tiada anak lelaki, maka anak perempuan ini akan dapat 2/3. 2/3 daripada harta bersih si mati. Harta bersih maksud saya adalah harta yang telah dibayar hutang. Sekiranya ada hutang, kena bayar dulu hutang, kena selesaikan proses pengebumian, kena selesaikan yang jenazah itu, kos pengurusan jenazah itu, kena selesaikan hutang piutang, hutang dengan Allah, hutang dengan manusia. Kemudian kalau ada tuntutan harta sepencarian, dan jangan lupa juga sekiranya ada wasiat, sekiranya si mati ini meninggalkan wasiat, kena selesaikan wasiat dulu, wasiat dia dahulu, kemudian selesaikan harta sepencarian. Harta sepencarian itu sekiranya ada tuntutan daripada pasangan, iaitu ada tuntutan daripada suami. Okey. Berbalik kepada yang tadi, anak perempuan akan dapat 2/3. Kerana apa? Kerana anak perempuan ini ada 2 orang ke atas, 2, 3, 4, 5 ke atas, maka anak perempuan ini akan dapat 2/3. Tetapi kalau ada anak lelaki, lain caranya. Kalau ada anak lelaki akan dapat 2 untuk anak lelaki, 1 untuk anak perempuan. Itu ada pengiraan masing-masing lah, pengiraan yang tersendiri. Tetapi kalau untuk anak perempuan sahaja, 2/3 daripada harta bersih. Dan adik lelaki dan adik perempuan itu dapat ke tak? Adik lelaki seorang, adik perempuan 2 orang tidak akan dapat bahagian faraid. Kerana apa? Kerana adanya bapa. Apabila bapa ada, apabila stopper iaitu pendinding, bapa itu ada, adik-beradik tidak akan mewarisi. Sebab apa? Sebab waris asabah yang lebih tinggi. Okey, saya akan bacakan satu persatu. Waris asabah ini, pertama sekali kita tengok kalau ada anak lelaki. Yang lain-lain maksudnya ayah akan dapat bahagian fardu. Kalau ada anak lelaki, ayah dapat bahagian fardu. Kalau tiada anak lelaki, kita akan tengok cucu lelaki daripada anak lelaki. Kalau ada cucu lelaki daripada anak lelaki, maka cucu lelaki ini yang akan menggantikan anak lelaki ini. Kalau tak ada anak lelaki, ada cucu lelaki. Ada cucu lelaki daripada anak lelaki, dia akan dapat asabah. Yang ketiga adalah bapa. Kalau ada bapa,
Kalau ada bapa, waris-waris yang lain iaitu bawah-bawah tadi, datuk, adik-beradik tak akan mewarisi sebab bapa ranking yang ketiga. Okey, dia akan tengok keturunan ke bawah dahulu iaitu anak lelaki, cucu lelaki. Cicit lelaki jarang-jarang lah berlaku. Mungkin ada cicit lelaki, tapi saya skip untuk cicit lelaki. Mungkin ada cicit lelaki daripada anak lelaki, daripada cucu lelaki. Itu kita kena mendalami lagi lah bahagian, tapi saya bagi tahu yang basic saja. Kalau ada anak lelaki, pertama anak lelaki, kedua ada cucu lelaki daripada anak lelaki, yang ketiga ada bapa. Okey, yang ini akan mewarisi asabah. Yang keempat, kita akan tengok kalau ada datuk dengan adik-beradik. Datuk dengan adik-beradik ni dia ada urusan yang tersendiri. Dia akan ada kita panggil muqasamah, kaedah muqasamah. Okey, ini ada urusan yang dia orang yang tersendiri. Kalau ada ini, mereka akan berurusan sesama mereka. Tetapi sekiranya tak ada datuk, kita anggapkan tak ada datuk, ada bapa tadi, ada bapa, maka bapa akan jadi stopper. Bapa terus ambil bahagian asabah. Okey, kemudian contohnya lah, bapa tak ada, datuk pun tak ada, kemudian ada adik-beradik. Barulah adik-beradik ini akan mewarisi. Kalau ada adik-beradik lelaki dan adik-beradik perempuan, seperti mana dalam kes yang saya bacakan tadi, kes yang ditanya tadi, maka adik-beradik lelaki dan adik-beradik perempuan itu akan mewarisi asabah bil ghairi, iaitu 2:1, 2 untuk adik-beradik lelaki dan 1 untuk adik-beradik perempuan. Jadi bagi pendapat saya, sebab itulah diwujudkan untuk perancangan untuk menguruskan harta pusaka. Sebab kita tahu, okey, bahagian okey, saya bacakan sikit bila kita tahu bahagian ibu akan dapat 2/15, bahagian bapa dapat 2/15, bahagian anak perempuan akan dapat 4/15, bahagian anak perempuan yang kedua pun 4/15, bahagian suami 3/15. Okey, kita tahu bahagian ini. Tetapi sekiranya bapa tak ada, bahagian 2/15 tadi tu, 2/15 itu dia akan ada urusan yang tersendiri dengan adik-beradik. Dia akan ada pengiraan lain, bukan pengiraan seperti ini. Dia akan ada urusan dan kaedah kira-kira faraid itu berlainan, bukan seperti ini. Jadi sekiranya puan yang bertanya, Puan Princess tadi, Puan Princess ada nak bertanya pada saya, boleh saja hubungi saya. Ataupun sekiranya nak buat perancangan harta pusaka Islam, boleh saja hubungi saya. Saya bekerja dengan Salihin Trustee Berhad. Saya akan tinggalkan nombor telefon di dalam ruangan posting saya. Semoga video ini bermanfaat dan memberi faedah kepada puan dan semua yang mendengar. Saya Nur Syazwani binti Rosmawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita tengok dekat kolom, iaitu suami akan dapat 1/4, ibu 1/6, bapa 1/6 campur asabah, dan anak perempuan 2 orang itu akan dapat 2/3. Okey, apabila kita nak samakan, kita samakan menjadi, penyebut dia jadi 12. Jadi suami akan dapat 3/12, ibu akan dapat 2/12, bapa dapat 2/12, anak perempuan akan dapat 8/12. Tetapi kita di sini ia menimbulkan masalah, timbulnya masalah, iaitu 3 campur 2 campur 2 campur 8 menjadi 15. Iaitu kita tengok jadi masalah aul 15. Jadi suami akan dapat 3/15, ibu akan dapat 2/15, bapa dapat 2/15, anak perempuan akan dapat 4/15 setiap seorang. Untuk masalah ini saya boleh terangkan di dalam video yang berlainan. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada masalah, boleh hubungi saya untuk bertanya tentang masalah aul ini. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.